Pendidikan dan pembangunan modal insan jadi keutamaan kerajaan negeri. Ia selaras Pelan Pembangunan Hala 7 Sabah Maju Jaya SMJ 1.0. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Noor, sejak 2021, 1.3 bilion ringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan 14 inisiatif pendidikan. Ia merangkumi pelbagai bantuan pendidikan di peringkat sekolah dan institut pengajian tinggi. Terkini, kerajaan negeri bercadang memberi pendidikan percuma kepada pelajar Sabah yang melanjutkan pengajian di University College Yayasan Sabah UCSF dan Kolej Teknologi Yayasan Sabah KTYS. Datuk Haji G berucap merasmikan majlis penutupan program Yes Rock the School anjuran Talent Corp di Universiti Malaysia Sabah UMS. Teks ucapan disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Sebab itu program seperti Yes Rock the School ini akan dapat memberi ruang dan peluang kepada anak-anak Sabah supaya melihat bahawa apa yang mereka belajar itu biarlah bersesuaian dengan keperluan industri di Sabah ini, dan dengan itu tidak payahlah lagi mereka untuk berhijrah atau mencari pekerjaan di luar daripada Sabah. Syarikat pengangkutan di negeri ini diminta segera mendaftar menerusi sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS. Ia bagi menikmati manfaat subsidi RON 95 bermula 30 September ini. Sabah tidak terlibat dalam SKDS, iaitu yang diesel lah, itu subsidi diesel. Jadi mungkin first time untuk orang Sabah ya. Jadi itulah saya menyarankanlah daftar dengan segera, sebabnya yang banyak pakai petrol ni mungkin ke syarikat kecil, kenderaan-kenderaan seperti taksi dan sebagainya. Kita tak mahu nanti 30 hari bulan mereka terpaksa bayar. Ya, mereka terpaksa bayar harga di pam, ya, bukan harga subsidi. Beliau ditemui media selepas meninjau persediaan pelaksanaan SKPS di sebuah stesen minyak di Penampang. Datuk Fuzia turut menasihati pemilik kenderaan agar tidak mendaftar pada saat akhir. Ini kerana proses pengeluaran fleet card oleh syarikat minyak mengambil masa antara 5 hingga 14 hari. Sistem SKPS lebih telus kerana jumlah subsidi ditolak serta-merta di pam minyak dan dipaparkan dalam risit secara terperinci. SK Lago Beaufort yang terjejas akibat banjir awal September lalu menjadi lokasi lawatan kerja Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Dalam lawatan itu, Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq diberi taklimat mengenai kerosakan kemudahan serta langkah pemulihan segera yang telah dan sedang dilaksana. Ia bagi memastikan sesi pembelajaran dapat diteruskan. Ini termasuk memberi keutamaan kepada kebajikan murid dan guru yang terkesan serta memastikan kemudahan asas dipulihkan dengan segera. Lawatan ini turut melibatkan pertemuan dengan guru, pentadbir sekolah dan pegawai pendidikan daerah, sekaligus mengukuhkan kerjasama antara pihak kementerian dan komuniti setempat dalam menangani kesan pasca banjir. Turut hadir Ahli Parlimen Sepitang Datuk Mat Bali Musa dan Adun Lumadan Datuk Ruslan Muharram. Malaysia terus memperkukuh Hala 7 dalam bidang kecerdasan buatan atau AI ke arah menjadi hub digital serantau dan pengeluar produk Made by Malaysia. Melalui National AI Roadmap 2030, sumbangan AI kepada KDNK disasar mencecah 1.2% dengan nilai tambahan sehingga 20 bilion setahun serta pewujudan lebih 500,000 pekerjaan baharu. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, universiti memainkan peranan penting melahirkan bakat global, mendorong penyelidikan berimpak tinggi dan membina ekosistem inovatif sejajar keperluan industri. Beliau berucap pada penutupan International Conference on Empowering Leadership 2.0 di Kota Kinabalu. Datuk Zamri turut mengumumkan pelancaran Scopus AI di 20 universiti awam, menjadikan Malaysia negara pertama di Asia Pasifik menggunakan platform tersebut secara nasional bagi memacu penyelidikan dan kolaborasi.
Menurutnya, transformasi ini menuntut kepimpinan celik digital, beretika dan berpaksikan nilai kemanusiaan dengan tumpuan kepada program literasi AI, hub penyelidikan rentas disiplin serta kerangka tadbir urus yang kukuh. Turut digerakkan Dasar Digitalisasi Pendidikan Tinggi 2025-2030 bagi memperkukuh kepimpinan digital dan kesiapsiagaan mahasiswa menghadapi masa depan berasaskan teknologi. Universiti di negara ini berkembang selari keperluan pasaran semasa dan sentiasa merangka program atau kurikulum baru. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan bahawa program akademik sentiasa diteliti agar kekal relevan dan memenuhi kehendak industri. Yang saya sebutkan ini, perkara ini sentiasa dibuat penilaian. Jadi maknanya saya nak sebutkan di sini juga bahawa pihak kementerian tidak seperti yang ada setengah pihak yang mengkritik seolah-olah kita ni mempunyai krisis pendidikan tinggi kerana tidak memenuhi keperluan negara. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis penutupan The International Conference on Empowering Leadership 2.0, Empowering the New Era of Leadership with Artificial Intelligence di Kota Kinabalu. Beliau juga berkata universiti awam dan swasta bersama Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengambil pendekatan whole of government dalam merancang pembangunan tenaga kerja negara. Antara langkahnya termasuk penilaian semula program setiap 3 hingga 5 tahun sama ada perlu diteruskan, diperkemas atau dihentikan. Sebagai contoh, Universiti Utara Malaysia UUM menutup 19 program manakala Universiti Teknologi Malaysia UTM menstruktur semula 39 program yang tidak lagi relevan. Tambahnya, asas pendidikan tetap dipertahankan kerana ia menjadi teras dalam membentuk modal insan selain menampung permintaan tenaga kerja pelbagai sektor. Bagi melahirkan generasi muda berilmu dan berdisiplin berlandaskan syariat Islam, didikan agama perlu selari dengan pencapaian akademik. Ahli Parlimen Sepitang, Datuk Mat Bali Musa yakin gabungan dua aspek penting ini juga mampu melindungi belia daripada terjebak gejala sosial. Kita memastikan anak ini supaya mempunyai kemahiran dan pada masa sama juga memastikan mereka juga mempunyai semangat setikawan yang mendalam, juga memastikan mereka juga berdisiplin. Dan bila ada disiplin, ada semangat setikawan, insya-Allah mereka akan terus berkolaborasi dalam memastikan mereka akan terus menjadi anak cemerlang. Beliau ditemui pemberita di SK Bintuka Beaufort. Inisiatif Budi 95 terus mendapat reaksi positif rakyat. Keprihatinan kerajaan madani itu meringankan beban rakyat khususnya golongan berpendapatan rendah. Pada saya, baguslah sebab misal kalau subsidi ni patutnya memang macam orang yang ada IC kan sebenarnya yang layak. Pada saya baguslah. Kalau boleh limit tu lebih lagi lah, macam tak payahlah limit. Sekarang ni mungkin kita kena guna kad kenalan and then settle boleh guna kan. So mungkin lebih banyak akses lah kepada apps-apps yang yang memudahkan dari segi penggunaan lah. Tapi kalau boleh dikekalkanlah kepada seluruh ni yang mempunyai kad pengenalan kepada rakyat Malaysia. Jadi nampaklah di sana yang kerajaan ambil beratlah kepada seluruh rakyat Malaysia. Sebagai pengguna kita sangat berterima kasihlah dengan kerajaan dengan adanya bantuan dari kerajaan mungkin sedikit sebanyak meringankan beban kita. Kalau boleh kita bagi daripada harga yang rendah pun lagi baguslah. Budi 95 merupakan sistem subsidi bersasar petrol RON 95 yang akan dilaksana mulai 30 September ini. Melalui program ini, harga subsidi ditetapkan pada RM1.99 seliter kepada semua warga negara yang memiliki lesen memandu sah layak menerima subsidi dengan kelayakan hingga 300 liter sebulan.
Baik, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Bumawin di Kuching. Malaysia Madani, rakyat di Santuni. Silakan.